Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang bab 6 iaitu epistemologi bahagian 2. Sebelum kami membincangkan topik ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad Azam Firdaus bin Anwar, dan rakan ahli kumpulan yang lain iaitu Muhammad Amir Rahimi bin Zulkifli, Amirah Syahirah binti Anwar, Nur Dabil Aiman bin Nur Effendi, Alia Natasha binti Cik Tuman, Mio Nur Rashid bin Mio Arifin. Topik perbincangan yang terdapat dalam pembentangan kami pada kali ini ialah yang pertama, konsep ilmu menurut Islam. Yang kedua, meratian ilmu ataupun hierarki ilmu dan pembahagian ilmu. Yang ketiga, konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Pendahuluan. Perbahasan mengenai epistemologi adalah penting kerana ia membentuk pandangan alam seseorang dalam mencorakkan sesuatu ideologi, aliran dan pemikiran. Epistemologi Islam memiliki identiti dan sifat tersendiri. Yang pertama, berdiri atas kerangka wahyu ilahi, iaitu memberikan satu kaedah yang kukuh dan konsisten dalam mencapai ilmu dan menilai kesahihan sesuatu penyataan. Yang kedua, memandu manusia untuk mendapat ilmu dan memberi keyakinan bahawa manusia boleh mencapai kebenaran menerusi sumber dan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menurut Iqbal dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1989, epistemologi Islam berteraskan keimanan mampu membimbing akal dan perasaan manusia kepada paradigma kehidupan yang mantap dan kukuh. Jadi mari kita masuk ke topik kita yang pertama sekali, iaitu konsep ilmu menurut Islam. Definisi ilmu. Dari sudut etimologi, ilmu dipetik daripada perkataan bahasa Arab iaitu alimah, yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab, al-ilm bermaksud ilmu merujuk kepada sifat Allah yang maha mengetahui. Lawan kepada ilmu ialah sifat jahil. Mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya. Ilmu dengan pengertian al-alam membawa maksud tanda atau alamat. Wajib ke menuntut ilmu? Jawapannya wajib. Kerana dalam satu hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa wajib dalam menuntut ilmu? Kerana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju ke syurga. Menurut Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas, ilmu adalah merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu. Ia ilmu adalah tibanya makna ke dalam diri serempak-serentak dengan tibanya diri kepada makna. Makna yang dimaksudkan itu pula ialah pengenalan tentang kedudukan sesuatu yang berlaku apabila interaksi sesuatu itu dengan perkara lain dalam sistem itu difahami dengan jelas. Merujuk kepada Tuhan sebagai sumber asal dan sumber ilmu. Dia yang mengurniakan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Manusia pula ialah makhluk yang paling kreatif, proaktif dan interaktif dalam usaha mencari ilmu dan mengamalkannya untuk berkebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wujud hubungan ilmu dan hakikat kejadian manusia yang ada unsur rohani dan jasmani. Yang pertama, ilmu santapan rohani iaitu medium wahyu ilmu nakli. Yang kedua, ilmu santapan jasmani iaitu medium pengalaman, pengamatan dan penelitian iaitu ilmu akli. Assalamualaikum, saya Nur Dabil Aiman bin Effendi. Nombor kerja saya 2022879836. Saya akan menceritakan tentang sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Terdapat 4 bahagian iaitu wahyu, intuisi ataupun ilham, dan juga akal. Dan terakhir saya akan menerangkan tentang panca indera. Wahyu nakli sumber utama. So, wahyu Al-Quran adalah wahyu dari Allah, merupakan sumber ilmu yang utama, petunjuk dan pembeza antara yang hak dan batin, kerana Allah sebagai Tuhan merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Yang kedua adalah firman-Nya, bermaksud
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeza antara yang hak dan batil. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 125. Kat sini kita nampak yang dalam Al-Quran pun ada tulis yang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang paling berkat untuk orang Islam. So yang ketiga adalah hadis yang disandarkan untuk Nabi Muhammad, merupakan sumber kedua kepada Al-Quran, berperanan menguat dan menjelaskan maksud ayat Al-Quran. So wahyu yang ketiga ni adalah maksud wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan isi-isi yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ilham ataupun intuasi. Yang pertama, dia adalah unik kerana dianugerahkan Allah SWT secara langsung melalui mata hati dan gerak hati. Hati yang sihat, bersih dan ikhlas akan menggerakkannya ke arah pemahaman yang murni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak mungkin tercapai kebenarannya dengan penggunaan akal semata-mata. So, dekat sini kita dapat memahami yang bahawa ilmu itu akan diberikan dari Allah kepada hamba-Nya yang betul-betul bertaubat kepadanya. So yang kedua, Ibn Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang pada hati nurani, bersih dan lembut. Maka kita haruslah mempunyai hati yang murni ataupun bersih untuk sentiasa berada di jalan Allah ataupun diberkati Allah. Yang seterusnya, ia adalah unik kerana dianugerahkan Allah SAW secara langsung melalui mata hati dan gerak hati. Seterusnya, untuk ilham dan intuisi ataupun intuisi, ia boleh diperolehi melalui jalan mujahadah. Jalan mujahadah itu bermaksud berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Dalam hadis telah tertulis seseorang mujahid ialah dia yang melawan hawa nafsunya kerana Allah. So yang kedua, intuisi mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai seperti basirah, kasyaf. So maksud untuk basirah ni pula adalah mata hati, dan maksud untuk kasyaf ini adalah kebolehan melihat atau mengetahui perkara gaib. So contoh dalam Al-Quran mengenai ilham ataupun intuisi ini adalah seperti kekuatan matahari Nabi Allah Khidir AS yang mampu menganggapi realiti sosial melalui ilmu laduni. Dan terakhir adalah ibu Nabi Musa diilhamkan untuk menghanyutkan bayinya ke dalam sungai Nil dalam surah Al-Qasar ayat 7. Bahagian seterusnya, saya akan menerangkan tentang akal. Akal yang sihat merupakan saluran untuk mengetahui ilmu yang jelas. Dan yang kedua, akal yang sihat mampu mengatur dan menemukan hubungan yang sesuai dalam setiap ruang ilmu dan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah dalam mendapatkan ilmu, akal dan indera tidak dapat dipisahkan kerana keduanya saling berhubungan. So di sini adalah seorang yang waras itu perlulah mempunyai akal, fikiran untuk melakukan sesuatu benda ataupun untuk membuat sesuatu benda yang baik. Yang terakhir daripada saya adalah mengenai panca indera. Terdapat 5 panca indera dan salah satunya adalah teori rasa. Dia rasa adalah untuk merasa makanan ataupun minuman. Yang kedua adalah bau. Bau adalah untuk menghidup sesuatu benda ataupun nafas dengan lancar. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan dengan menggunakan tangan ataupun kaki untuk kita rasa sesuatu benda itu. So yang keempat adalah penglihatan. Penglihatan adalah untuk membaca ataupun melihat ataupun lebih untuk memudahkan seseorang itu
untuk melakukan satu benda, untuk berjalan. Dan yang terakhir adalah pendengaran. Pendengaran adalah untuk kita mendengar ketika kita bercakap dengan seseorang itu, dan kita dapat memudahkan persefahaman antara satu sama lain. So, dekat sini kita dapat bahawa ilmu pencerahan yang telah diberikan kepada Allah SWT yang sangat penting, adalah sangat bermakna untuk kita. So, kita haruslah bersyukur kerana kita dapat mempunyai sesuatu benda, kita dapat mempunyai ilmu pencerahan ini dengan lengkap. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Syahrul binti Anwar, 2022828268. Saya akan sambung mengenai maratib al-ilm atau hierarki ilmu dan pembahagian ilmu. Maratib al-ilmu bermaksud tingkat-tingkat ilmu atau hierarki ilmu. Islam meletakkan ilmu mempunyai martabat yang tertentu. Jadi ilmu ni tidak sama antara satu sama lain. Okey, seterusnya Syed Hussein Nars dalam bukunya Science dan Civilization in Islam. Okey, dia mengatakan klasifikasi yang dilakukan oleh Islam terhadap ilmu berdasarkan prinsip hierarki atau maratib al-ilmu. Okey, jadi Islam ni membahagi-bahagikan ilmu berdasarkan maratib al-ilmu. Ilmu nakli atau wahyu menjadi teras sistem pendidikan Islam. Macam mana sekalipun, nakli yang nombor satu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ilmu yang tertinggi dari pelbagai bidang ilmu ialah yang dimiliki oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Malah seseorang itu dapat mencapai tahap kesempurnaan apabila dianugerahkan dengan ilmu ketuhanan. Jadi sesiapa saja yang mendapat ilmu ketuhanan, dia akan mencapai tahap kesempurnaan dalam kehidupannya. Seterusnya, Prof. Muhammad Abdul Rauf dalam bukunya The Muslim Mind. Ilmu wahyu diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia di dalam semua aspek, terutamanya dalam 5 aspek penting yang tidak dapat diselesaikan dengan akal, iaitu yang pertama, ketuhanan, yang kedua, perkara gaib iaitu metafizik, yang ketiga, ibadah, yang keempat, akhlak, dan yang terakhir ialah perundangan. Jadi 5 perkara ini tidak akan dapat diselesaikan melalui akal dan hanya akan diselesaikan melalui wahyu semata-mata. Memandangkan kewibawaan wahyu ke atas akal manusia, maka kegiatan rasional meliputi falsafah, sains dan teknologi sewajarnya dipandu prinsip wahyu. Jadi, dari asas idea ini, lahirlah gagasan maratib al-ilmu iaitu hierarki ilmu dalam perspektif Islam. Seterusnya, menurut Naqib al-Attas, apabila seseorang itu mengiktiraf dan mengakui hakikat bahawa terdapat suatu hierarki ilmu, maka akan lahirlah sikap memuliakan, mengasihi, menghormati, rasa rendah diri dan bijaksana. Jadi, ini merupakan pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan aspek, sumber, hukum dan keperluan. Jadi, ini pula merupakan pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu. Yang pertama, nakli iaitu wahyu, dan yang kedua ialah akli iaitu intelek. Jadi, wahyu berasaskan daripada Al-Quran dan hadis, dan intelek pula berasaskan akal fikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Tasha binti Cik Osman, nombor metrik 2022-859-256. Saya akan menerangkan tentang pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu ada dua, satu fardu ain dan satu lagi fardu kifayah. Hierarki tertinggi di dalam hukum mempelajari ilmu adalah fardu ain, manakala fardu ain ni adalah asas kepada fardu kifayah. Berikut adalah pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan kegunaan dan fungsi ilmu. Kegunaan dan fungsi ilmu mempunyai dua fahaman, iaitu fahaman Imam Al-Ghazali dan satu lagi Prof. Siddiq Baba.
Pembahagian ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu ni terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian, untuk fardu kifayah terbahagi kepada dua bahagian pula, iaitu syariah dan bukan syariah. Okey, apakah itu bukan syariah? Bukan syariah terbahagi kepada tiga, iaitu ilmu terpuji, ilmu harus dan ilmu tercela. Ilmu terpuji adalah seperti ilmu perubatan, ilmu astronomi, ilmu matematik dan ilmu undang-undang. Manakala ilmu harus pula adalah seperti ilmu sastra, ilmu falsafah dan ilmu sejarah. Ilmu tercela pula adalah ilmu sihir dan silap mata. Ia dinamakan ilmu tercela kerana ia boleh memudaratkan manusia. Seterusnya adalah pembahagian ilmu menurut Prof. Siddiq Baba. Okey, kegunaan ilmu menurut Prof. Siddiq Baba ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ilmu menguruskan diri. Yang kedua adalah ilmu mengurus sistem ataupun lebih mudah difahami, ilmu mengurus masyarakat. Ilmu mengurus diri ni adalah di bawah fardu ain, manakala ilmu mengurus sistem ni adalah di bawah fardu kifayah. Untuk ilmu mengurus diri terbahagi kepada dua, iaitu ilmu akidah, ilmu akhlak dan ilmu syariah. Ilmu akidah digunakan untuk mendorong diri untuk lebih mengenali pencipta, manakala ilmu akhlak digunakan untuk mendidik diri untuk bertingkah laku dengan baik. Ilmu syariah pula adalah untuk mendidik diri untuk beribadah dengan betul dan tertib. Seterusnya adalah ilmu mengurus sistem atau masyarakat. Ilmu mengurus sistem dan masyarakat ini ada 3 contoh, iaitu ilmu sains dan teknologi, ilmu sejarah dan ilmu bahasa. Okey, yang seterusnya adalah pembahagian dan klasifikasi ilmu. Yang pertama adalah untuk fardu ain. Fardu ain ini adalah ilmu pengurusan diri. Hukumnya adalah wajib ke atas setiap diri individu. Ilmu ini adalah mengenai asas-asas agama yang berkait dengan akidah yang benar, segala suruhan Allah dan larangan Allah. Ilmu ini digunakan untuk mengenal Allah, cara menunaikan ibadat dan ilmu untuk menghindari larangan Allah. Seterusnya adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu pengurusan sistem masyarakat. Hukum untuk fardu kifayah adalah kewajipan secara kolektif. Ilmu ini adalah digunakan untuk menyempurnakan keperluan hidup sama ada berbentuk keagamaan ataupun keduniaan. Contoh untuk fardu kifayah adalah penghususan dalam bidang ilmu yang bersumberkan wahyu nakliyah seperti fiqh dan ilmu yang bersumberkan akal akliyah seperti sains, teknologi dan sebagainya. Assalamualaikum, nama saya Mio Nur Rashid bin Mio Arifin. Nombor pelajar saya 2022-842-362. Saya akan menerangkan tentang topik yang ketiga, iaitu menganalisis konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Yang pertama, maksud kesepaduan ilmu dan integrasi ilmu. Maksud kesepaduan dan integrasi maksudnya adalah gabungan dua atau beberapa unsur bahagian dan lain-lain menjadi satu kesatuan dan berpadu. Juga bermaksud bersatu, bercantum, bergabung, bertaut, bersebati, bekerjasama, bermuafakat, seia sekata dan bersama-sama yang dikonsepsikan dan direalisasikan dengan berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, maksud kesepaduan ilmu dalam Islam. Yang pertama, menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan manusia, merangkumi pelbagai aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Yang kedua, manakala falsafah kesepaduan ilmu dalam Islam bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal, intipatinya ialah gabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah dan ilmu nakliyah dengan ilmu aqliyah, manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudian hatilah yang mendidik akal. Seterusnya, kesepaduan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, gabungan antara ilmu, amal dan juga akhlak. Yang kedua, beliau membincangkan konsep ilmu dengan mengaitkan dengan sumber akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap amalan yang dilakukan mestilah dengan ilmu. Seterusnya, matlamat kesepaduan ilmu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Aspek kepaduan ilmu. Setiap individu wajib mempelajari ilmu fardu ain dan ilmu inilah yang akan menjadi asas dalam mempelajari ilmu fardu kifayah.
ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah akan menjadikan kesepaduan pembahagian ilmu. Ilmu fardu ain mendapat tempat yang utama dalam hierarki ilmu Islam. Dari segi kedudukannya dalam agama, kedua-duanya adalah ibadat fardu yang mempunyai satu matlamat, iaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ilmu fardu kifayah sebahagian besarnya tergolong dalam ibadat umum yang mementingkan kepentingan umum. Dari segi pelaksanaannya, kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya, fardu ain tidak sempurna tanpa fardu kifayah. Misalnya, solat memerlukan kain untuk menutup aurat. Mengusahakan kain adalah fardu kifayah. Sebaliknya pula, fardu kifayah tidak memberi erti tanpa pelaksanaan fardu ain. Seterusnya, sumber nakliyah ataupun wahyu mendapat kedudukan yang tertinggi. Namun, Islam tidak menafikan ilmu yang diperolehi dari rasional, akal dan indera selagi tidak bertentangan dengan sumber nakliyah. Ilmu nakliyah dan ilmu akliyah adalah persamaan dengan persepaduan sumber ilmu. Seterusnya, penurunan wahyu adalah untuk memandu manusia dalam mendapat ilmu yang benar. Dalam masa yang sama, Islam amat menggalakkan manusia untuk menggunakan akal dan meneroka alam ciptanya, penggunaan indera. Dalam konsep kesepaduan ilmu, ilmu wahyu menjadi teras kepada segala ilmu seperti sains dan teknologi. Contohnya, menerusi sumber wahyu ataupun nakli, manusia dapat mengenal pencipta. Dan kajian sains ilmu akliyah melalui penelitian terhadap alam dapat membawa manusia untuk lebih mengenalinya. Selain itu, Al-Quran telah mengemukakan model ulul al-albab, iaitu orang yang sempurna akalnya sebagai ilmuwan dan cendekiawan. Seterusnya, dengan ada ilmu dan amal, akan terjadinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan dan dalam beramal perlulah berdasarkan ilmu. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemungkaran di sisi Allah kerana kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan." Asy-Syaff ayat 2 hingga 3. Seterusnya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, ilmu tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Seterusnya, penyepaduan ilmu dan amal melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab seiring dengan peranannya sebagai khalifah Allah. Seterusnya, terdapat 6 aspek kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam. Yang pertama, ilmu nakli dan ilmu akil. Yang kedua, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang ketiga, ilmu dan amal teori dan praktis. Yang keempat, jasmani dan rohani. Dan yang kelima, matlamat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah kecemerlangan teknologi dan nilai lisan. Jika permisahan berlaku, akan melahirkan manusia tidak seimbang yang akhirnya manusia ini akan melakukan kerosakan di muka bumi. Dan akhir sekali adalah contoh kesepaduan antara falsafah, agama dan sains. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Raimi bin Zulkifli. Nombor metrik 2022-828438. Akan meneruskan pembentangan untuk topik ketiga, iaitu menganalisis konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Okey, untuk subtopik seterusnya adalah kepentingan kesepaduan ilmu. Antara kepentingan kesepaduan ilmu adalah dapat melahirkan insan yang tunduk kepada akidah, syariat dan akhlak. Seterusnya, dapat melahirkan golongan yang membangunkan diri, masyarakat dan alam sekitar.
Seterusnya, kerangka dan matlamat pendidikan untuk melahirkan insan kamil. Insan kamil ni bermaksud insan yang sempurna. Seterusnya, pembangunan individu yang serba boleh. Dan akhir sekali, persediaan untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Seterusnya, pendidikan bersepadu. Menurut Abdul Halim Muhammad, pendidikan sepadu merupakan seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu yang tidak terpisah dari tauhid. Maksud tidak terpisah dari tauhid ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sama ada rohani, jasmani dan akli. Coraknya adalah bersepadu. Justru itu, segala ilmu bersifat kudus dan sekaligus pelibatannya merupakan ibadah bagi manusia. Menurut Muhammad Kamal Hassan pula, pendidikan sepadu adalah pendidikan yang berdasarkan falsafah kesepaduan di antara iman dan ilmu, jasad dan roh, dunia dan din, fikiran dan hati, akal dan wahyu. Menerusi falsafah kesepaduan ini, maka dapatlah dididik manusia supaya tunduk kepada tuntutan akidah Islam, syariah Islam dan akhlak Islam. Menurut Muhammad Syukri Saleh pula, pendidikan sepadu bermaksud penyatuan ilmu dalam kehidupan, perhubungan di antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan komponen-komponen di dalam dirinya, ke arah wujudnya, keseimbangan akal, rohani dan jasmani. Kemuncak pendidikan ialah untuk memperoleh kesuburan hati atau lebih tepat disebut sebagai pendidikan hati. Seterusnya, proses pendidikan bersepadu. Al-Ghazali menekankan maksud pendidikan ialah menanam perangai baik dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat menilai antara yang benar dan yang salah. Hal ini disokong pula oleh pandangan Syed Muhammad Naqvi Al-Atas 1980 yang menegaskan bahawa pendidikan proses ta'dib merupakan proses penerapan adab ke dalam diri seseorang. Mengikut proses input pendidikan bersepadu, pedologi akhlak, nilai dan kemahiran, output insan kamil. Hasilnya dapat melahirkan insan berilmu dan beradab. Okey, masuk proses ta'dib secara jelasnya adalah penguasaan ilmu, amalan dan penghayatan, bina keyakinan diri dan kukuhkan iman. Dan yang terakhir adalah perbandingan epistemologi Islam dan Barat. Epistemologi ini adalah perkataan berasal daripada Greek iaitu episteme dan logos yang bermaksud teori dan kajian tentang ilmu. Okey. Untuk perbandingan antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat, yang pertama, mengikut Islam, sumber kepada wahyu, intuisi, akal yang sihat dan panca indera. Mengikut Barat pula, sumber hanya kepada akal, rasio dan data atau fakta empiris. Yang kedua, mengikut Islam, pendekatannya bersifat tauhidi. Mengikut Barat pula, pendekatannya bersifat dikotomi, dualisme. Yang ketiga, mengikut Islam, objeknya fizik dan sekaligus metafizik. Mengikut Barat, objeknya fizik, observer dan penalaran. Yang keempat, mengikut Islam, ilmu syarat dengan nilai value laden, manakala mengikut Barat, ilmu bebas nilai value free. Yang kelima, mengikut Islam, kesahihan kebenaran konteks, data dan fakta diselaraskan dengan teks, wahyu. Manakala mengikut Barat pula, kesahihan kebenarannya hanya bertumpu kepada rasio empiris. Dan yang terakhir, mengikut Islam, berorientasi dunia dan akhirat. Manakala mengikut Barat, berorientasi kepada dunia semata-mata. Itu sahaja daripada kami untuk pembentangan topik 6, epistemologi bahagian 2. Sekian, terima kasih.